Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudari muslimin muslimat yang mudah-mudahan sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa hidup dalam keadaan barakah, sentiasa hidup dalam keadaan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, apakah di antara tanda-tanda amalan seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang kita tak tahu. Satu-satu amal yang kita buat, contohnya solat, contohnya puasa kita, zakat, kita tak tahu apakah amalan kita itu confirm Allah Ta'ala terima. Walaupun kadang-kadang kita ikut senarai-senarai syarat-syarat sahnya. Kita solat, kita mengikut rukun-rukun yang sepatutnya. Selepas daripada kita solat itu, sebahagiannya merasakan yang penting dah solat, terima tak terima tu terserah Allah. Ada tak tanda-tanda bahawa amalan seseorang itu Allah Ta'ala terima? Jadi tanda-tanda tu yang kita cuba kaji, kita cuba research. Kalau ada yang disebutkan contoh-contohnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita lebih berserah kepada Allah. Kalau tuan-tuan pergi bayar bil api contohnya, pergi ke kaunter bil api, ataupun kita online bayar api, bayar elektrik, sekurang-kurangnya kita ada resit. Ada resit, dikoyakkan resit tu kalau di kaunter, serahkan, pakcik bawa balik resit ni, sebagai tanda bayaran telah masuk sistem, bayaran telah diterima. Tapi bagaimana dengan amalan kita yang kita rasa macam dah terima sangat? Itu yang kita bimbang tu. Ya. Sebagai seorang mukmin yang muslim, mukmin muttaqin, kena ada sedikit rasa dalam jiwa kita ni, an yakuna alla yuqbala minhum. Kita mesti ada rasa, apakah amalanku ini sempurna di sisi Allah? Bila kita rasa begitu, kita banyakkan lagi amalan. Bila kita rasa begitu, kita tak memada dengan cukuplah, kita rasa dah banyak dah. Padahalnya kita bimbang-bimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita itu masih sedikit atau dikira sekelumit. Sebab itu kita tengok kadang-kadang suasana masjid kosong, tak ada jemaah. Sedangkan yang duduk di sekeliling masjid tu ahli qaryah yang dah pun pergi haji dah, pergi umrah. Tapi bila balik ke kampung masing-masing, tak pula rajin hadir istiqamah di rumah-rumah Allah. Yang duduk di sekeliling masjid tu ada yang tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, puan-puan hajah. Ada orang yang berpelajaran tinggi, profesor pun ada, doktor pun ada. Tapi masjid masih kosong, masih sepi. Takkan kita nak beri alasan sebab di PKP ni, maka kita semayang di rumah lebih selamat, takut wabak. Maka tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita akan tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda tu tak apalah. Tak bolehlah kita pegang sepenuhnya tanda-tanda ni. Maknanya ada juga cara kita merujuk, cara kita mengkaji. Kalau inilah tanda-tandanya, maknanya amalan kita di sisi Allah tu tidaklah sempurna. Maka kita perlu tingkatkan lagi amalan-amalan itu. Banyakkan lagi amalan-amalan itu. Kita perlu muhasabah diri kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara amalan-amalan itu tanda-tandanya. Semua ada tanda-tanda, bukan? Ada tanda-tanda kiamat, tanda kecil, tanda besar, tu tanda-tanda tu ada. Tanda-tanda nak hujan, kita tengok pada langit kan. Ada tanda mendung-mendung nak hujan, tu tanda nak hujan lah, tanda-tanda. Kita tengok tanda-tanda pokok yang nak mati. Ada tanda-tanda pokok nak mati. Dia kuning, dia layu, dan daun-daunnya berguguran.
Jadi ada tanda-tanda dia. Maka apa tanda-tandanya amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali, ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibah. Dia imsik ni artinya pegang. Maksudnya dia jaga lidah dia, dia pegang lidah dia daripada bercakap yang tidak elok, minal fudul. Dia jaga, kawal lidah dia daripada bercakap hal-hal yang tidak elok, yang tak boleh pahala lah kan. Kalau kita bercakap benda-benda yang baik, bukankah itu Allah beri ganjaran pahala dengan kita boleh gunakan lidah untuk berzikir, untuk memuji Allah, bertahmid, bertakbir kepada Allah, atau cakap yang baik-baik kepada ibu, mak kita, cakap dengan bahasa yang lemah lembut, bercakap sama adik-beradik kita, cakap yang elok-elok. Kita pilih ayat-ayat yang terbaik, ayat yang menghormati, ayat-ayat menghormati, ayat-ayat izzah sesama mukmin, sesama muslim. Maka kita pilih ayat-ayat yang terbaik. Maka tanda seseorang tu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia kawal lidah dia, imsik. Dia kawal lidah dia daripada bercakap hal-hal yang tidak elok. Wal ghibah, kawal lidah daripada mengumpat. Dia kata orang tu tak baik, dia kata orang ni tak elok. Mengumpat, dia akan kawal lidah dia. Wal kazab, dan dia juga jaga lidah dia daripada bercakap yang bohong, cakap-cakap yang dusta. Sepatut dia tak buat, dia cakap dia buat. Sepatutnya dia tak buat, tapi dia cakap dia buat. Hal-hal yang tidak baik, contohnya dia gunakan lidah dia. Itu tanda yang pertama, dia jaga lidah dia. Dan orang-orang yang berada di sekelilingnya rasa selamat kerana lidahnya tak menyakiti orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yara fi ahadin fi min qalbihi hasadan. Dia tidak ada, bila melihat orang lain, bila dia yara ahadin, bila tengok seseorang, tak kira siapa-siapa di sekeliling dia, hasadan, dia tengok dengan perasaan hasad dengki. Dia tengok orang tu dia dengki, tengok orang ni dia dengki. Wala adawatan, dan dia juga bila tengok seseorang, dia tak ada rasa nak bermusuh dengan orang tu. Maknanya berbanding dengan orang yang dia guna lidah dia menyakiti orang lain, itu tanda-tanda Allah Ta'ala menolak amalan-amalan dia. Dia tidak jadi baik, dia tidak jadi soleh dengan amalan-amalan yang dia dah buat sebelum ni. Dan dia juga bila tengok sesama manusia ni, dia tengok penuh dengan rasa dendam, rasa hasad dengki, iri hati dia melihat. Dan dia juga sentiasa nak bermusuh, tak pernah aman. Siapa pun yang ada dalam hidup dia, dia sentiasa nak bermusuh, nak berkelahi. Sepatutnya dia bukan bermusuh, malah dia berbaik dengan semua makhluk-makhluk Allah. Dengan haiwan pun dia berbaik. Maka Rasulullah SAW kita melihat kalau ada kucing nak masuk pintu, Nabi tukang buka pintu. Rasulullah buka pintu sebab ada seekor kucing nak masuk. Tak ada rasa bermusuhan. Dan Rasulullah SAW juga sentiasa berbaik sangka dengan sesama manusia, berbuat baik. Hatta dengan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan pun kita kena berbuat baik. Jangan kita sewenang-wenang mencantas pokok-pokok. Kecuali buat semak lah, lalang-lalang tu jangan pula kita kesian ke lalang-lalang tu. Kalau semak jadi berluka, jadi hutan, maka kita itu dalam keadaan tu tak apalah. Tapi saja-saja kita takik pokok, jangan kita rasa selamat, dunia akhirat kita berbuat begitu. Maka tanda yang kedua ialah apabila seseorang tu dia melihat kepada orang lain, dia tidak melihat dengan rasa iri hati, hasad dengki. Tengok orang tu pakai pakaian cantik, dia rasa dengki. Tengok orang tu naik pangkat, dapat jawatan, rasa dengki. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Ini tanda-tanda ni sebenarnya. Orang yang amalannya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiganya, ayufariqu ashabus su. Tanda seseorang tu amalan dia tu membekas dalam jiwa dia, Allah Taala terima, iaitulah kalau ada sahabat atau kawan-kawan yang merosakkan hidup dia, maka ayyufariq, dia mufaraqah. Maksudnya dia tak jadikan sebagai sahabat karib dia. Dia tak kawan rapat dengan rakan-rakan yang yang jahat. Kawan-kawan yang mengajak dia pada berbuat kejahatan, yang ajak mencuri,
yang mengajak berdadah, dia tak berkawan. Kalau sebelum ni dia berkawan, bila dia beramal, dia buat satu-satu amalan, contohnya dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, maka dia akan pisahkan dirinya daripada berkawan rapat. Bukan maknanya kita tak boleh berkawan, bukan. Kita tetap berkawan dengan semua manusia, kita berkawan. Tetapi dia tidak akanlah bersahabat karib dengan orang yang selama ni kalau tak solat pun dia diam aja. Kalau dedah aurat, dia diamkan saja. Kan? Dedah aurat, lepas tu dia tanya macam mana? Bereh boh belaka. Bereh boh belaka. Itu yang jadi susah tu. Dapat kawan yang suka mengampu. Kita buat salah pun dia ampu. Yang ini jawablah nanti di akhirat. Rasa berani nak jawab besok di akhirat. Jadi rakan-rakan yang bila tak solat, dia tegur kita. Kan? Dia belebeh kita bila tak solat, bila lambat solat. Yang ini adalah tanda-tanda amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, yang terakhirnya, tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah. Maksudnya amalan yang dia buat tu memberi kesan dalam jiwa dia, membentuk kepribadian dia, membentuk syahsiah yang semakin baik. Yang keempat, ayakuna musta'iddan lil maut, iaitu dia sentiasa musta'id, bersedia untuk kematian. Apa yang dia buat ni sebenarnya adalah untuk kehidupan nanti. Dia nak selesa hidup selepas di dunia ni. Bukan dia fikir dunia ni saja. Bagaimana nanti aku di dalam kubur. Dia fikir dah sekarang ni. Dalam kubur nanti ada malaikat nukar nangkir dengan disebat, dengan dipukul, dengan pukulan-pukulan, dengan azab kubur. Maka di dunia ni dia dah bersedia dah dengan mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia rapat dengan Al-Quran, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak berbuat baik dengan orang. Sebab persediaan dia untuk persediaan maut, persediaan sebelum matinya. Sebab bila dah mati ni tak usah cerita nak semayang lagi lah. Kan, bila dah mati nanti baru nak cerita nak berhaji, nak pergi umrah lah, walaupun dah mampu pergi umrah. Dia kata tak mampu lagi. Ni jaga-jaga. Kadang-kadang dia dah mampu pergi umrah. Allah Ta'ala tahu. Banyak mana duit yang ada pada dia tu Allah Ta'ala tahu. Jangan sangka, tak tahu. Mampu ke tidak tu Allah Ta'ala tahu. Jadi tak boleh kita nak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun masih lagi tak pergi haji, tak pergi umrah. Dia mampu berpuasa tapi dia tidak lakukan. Ayyakuna musta'idan lil maut nadiman mustaghfiran. Sentiasa istighfar pada Allah. Sentiasa bertaubat pada Allah. Kita tak boleh nak tunding orang. Mu salah, mu dosa. Sebab kita ni 3 jari balik ke kita. Kita juga melakukan dosa. Kan? Kadang-kadang orang tak tahu pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merekodkan dosa-dosa kita. Yang kata Allah kecil je, sikit aja, Allah setitis nila aja pun nak berkira sangat. Disebab setitis nila ni lah rosak susu sebelah. Jadi Allah Ta'ala, walau seurat rambut, sebutir zarah pun Allah tak akan tinggalkan kesalahan yang kita buat. Semua akan dibongkar balik dan akan dipertanggungjawabkan lalu dibalas. Kalau kita buat jahat, dibalas dengan azab yang begitu mengerikan sekali. Kalau kita buat baik, Allah letakkan kita di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nadiman mustaghfiran mimma salafa min zunubih. Orang yang diterima amalannya yang sentiasa beristighfar pada Allah. Dia tak kata, saya dah istighfar raya tahun lepas. Dia tak kata gitu. Dah istighfar belum? Sudah. Dah taubat belum? Bila? Raya tahun lepas. Oh, raya tahun lepas dah istighfar. Haji tahun lepas dah istighfar pada Allah. Cukup-cukup dah. Kita sentiasa nadiman. Artinya sentiasa istighfar. Rasulullah sebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, satu hari 100 kali. Maka kalau kita dalam satu hari ni tak cukup-cukup lagi 100, ketahuilah bahawa tak ada jaminan kita masuk syurga sebenarnya. Rasulullah dah ada jaminan masuk syurga. Masih lagi rajin istighfar. Kita ni yang tak cukup-cukup 100 lagi ni, kita dijamin ke masuk syurga? Saya dijamin sebab saya ustaz. Saya penceramah, saya dijamin. Tidak ada siapa yang dapat lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita berikhtiar. Kita nak syurga, kita berikhtiar. Jadi kalau kita nakkan syurga, buatlah kerja amal yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Jangan kita nak syurga,
tapi kerja amal kita bukan ke syurga, tapi amal kita, kerja-kerja kita membawa kita ke neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, maka musta'iddan lil maut ni yang keempat sekali, kita sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian, ya. Ada orang dia takut nak mati, makan macam-macam ubat. Kadang-kadang ubat yang sama kita makan, penyakit yang sama, ubat yang dulu kita makan sembuh, tapi ubat yang sama juga kita makan tak sembuh. Jadi sebenarnya kita tidak dapat elak daripada kematian yang akan menjenguk kita pada bila-bila masa. Maka persediaannya, apakah persediaan kita? Persediaan itu bukan hari kita masuk ke liang lahat baru kita nak mula, tetapi mula jauh puluh-puluh tahun sebelum kita masuk ke liang lahat. Sedangkan kita tak tahu bilakah kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita saling ingat mengingat. Saya juga, tuan-tuan juga, satu hari malaikat maut 70 kali naik turun. Malaikat maut tiap-tiap hari ziarah kita. Kita pula hari-hari tak ingat mati. Kena ingat, bila kita ingat kematian, kita boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Musta'iddan. Kita akan buat persiapan-persiapan. Bila kita ingat mati, baru kita ingat, lah Zuhur belum sembahyang lagi, kita akan solat. Kan? Kita baru ingat bekal-bekal kita masih sedikit lagi. Jadi kalau kita, amalan kita diterima oleh Allah, sikap watak kita, perbuatan kita musta'iddan. Sentiasa kita bersedia. Bila-bila masa saja, ya Allah, kita sentiasa bersedia. Jangan lupa, malaikat maut satu hari 70 kali turun. Ibaratnya 70 kali SMS ke kita. Kita tengok telefon, satu hari 70 kali. Malaikat maut datang, jengok, pandang betul-betul biji mata kita. Cuma saatnya belum lagi, maka 70 kali. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi ada hayat di kandung badan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal-amal, memperbanyakkan sedekah jariah. Jangan lupa tuan-tuan, tengok-tengok anak yatim. Dekat-dekat rumah kita, dekat taman ada anak yatim. Kadang-kadang saudara mara kita pun anak yatim tu. Tapi orang jauh kita tolong. Tetapi anak buah kita pun kita buat tak hirau sahaja. Jadi bagaimana nanti kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pada kali ini, bagaimana kita nak dapatkan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dengar imam doa, Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal salatana, ya Allah terimalah solat kami, ya Allah terimalah ibadah kami. Nabi dah sebut dah, rubbas sa'imin laisa lahu min siyamih ilal ju'i wal 'atash. Banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Begitu juga solat, banyak orang solat tapi hanya berpenat-penat lelah sahaja. Penat tunggang-tunggik. Banyak orang yang menunaikan haji, tak dapat pun haji mabrur, tetapi haji yang mardud, haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dapat pahala melancung saja. Nauzubillah min zalik. Sekadar saling kita ingat mengingat, mudah-mudahan jadilah satu orang muslim mukmin muttaqin yang amalan kita sentiasa kita jaga, kita bela, amalan kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil yang tiga ni tadi. Yang pertama, tanda amalan orang tu diterima oleh Allah taala, pertama jaga lidah kita. Jangan menyakitkan orang dengan lidah kita. Tanda dia orang suka tak berkawan dengan kita. Kan? Kalau kita, orang ramai benci kita sebab bila kita bercakap, maknanya itu tanda lidah kita ni menyakitkan orang lain. Dan kita kena minta maaf dengan mereka-mereka ni. Jangan. Yang pertama sekali. Yang keduanya, kita melihat orang, kita selalu tahniah ke dia. Bila tengok berjaya, kita tahniah awak naik pangkat. Tahniah awak dapat pekerjaan. Walaupun kita sendiri tak seberapa sebagaimana orang lain. Tapi tetap kita tahniah mereka. Kita tak kata, Allah ni silap ni, sepatutnya aku. Kenapa bagi dia? Kita lebih bijak dari Allah Ta'ala. Ini sikap orang yang hasad dengki sebenarnya. Hasad dengki ni orang yang komplain Allah banyak sangat. Sebab itulah sentiasa berdosa dan menghapuskan semua pahala-pahala dia. Na'udzubillah min zalik. Dan yang berikutnya ialah kalau kita betul-betul amalan kita diterima oleh Allah, tengok pada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita ni banyak yang lara, kita patuh pada kawan-kawan yang lara. Kawan-kawan yang
sentiasa bila kita duduk bersama kawan-kawan kita lupa pada Allah, maka itu tanda di amalan kita Allah Ta'ala tak terima. Maka kita boleh berkawan dengan mereka ni, tapi dakwah mereka, ajak buat baik. Dan kita kena ada rakan-rakan kita yang soleh, rakan-rakan kita yang solehah banyak di luar sana kita cari. Rakan-rakan akhirat, rakan-rakan syurga. Dan yang ketiganya, kita bersedia untuk menghadapi kematian yang berlaku pada bila-bila masa sahaja. Sekadar itu sahaja tazkirah kita pada duha ini. Duha apa ni? Habis duha dah dekat nak gelincir matahari. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada kuliah-kuliah yang lainnya. Sekadar kita mengingat, biar saya cakap, telinga saya dengar dan saya amalkan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah silap itu saya sandarkan pada kekurangan, pada kelemahan diri yang begitu banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.